Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar St. Anthony Form 4 Chemistry for Science 1. Okay, so hari ini kita akan sambung. We will continue for the chapter 9 in KBSM but chapter 8 in a KSSM. Okay, manufacture substance in industry. Okey, yang ini dalam bab ini kita hanya belajar sikit saja, tak banyak pun. Sebab banyaknya adalah kamu yang tak belajar, yang mana kamu akan belajar semasa tahun hadapan. Okey. So diagram 16. Okey, kita tengok yang pertama, Kedah 2017 nombor 6. Okay, this is the produce of the ammonia. Ini pun kamu tak belajar. So, saya sebut sikit sajalah, okay. So, hydrogen plus with the nitrogen will got the ammonia. So, proses untuk buat ammonia adalah proses Haber process. So, substance Y adalah, okay, kalau dia nampak dekat sini, daripada ammonia nak jadikan ammonium, just catat sahaja dekat dalam kamu kertas. So, yang ini tak apa, saya tak minta respon pun sebabnya ini kamu tak belajar lagi. So, ammonia, dia nak jadikan ammonium sulfate. Ini pun kamu dah belajar sebenarnya. So, ammonia that is a NH3, okay, plus sulfate, okay, tambah apa, akan jadi ammonium sulfate. So, Cikgu, ya, cikgu tak share screen. tak set screen ya? Tak nampak. Tak nampak. Nampak? Okey cikgu. Okay, sekarang nampak. Okay, sorry ya. Okay, so sekarang ni manufacture substance in industry. Saya ulang balik. Okay, so to produce the ammonia, the process is Haber process. Ini saya tak saya kamu mungkin sudah belajar, tapi sebabnya form 4 science sudah belajar yang ini. Okay, ammonia nak menjadikan ammonium sulfate, so that is ammonium sulfate. So ammonium sulfate, that is a NH4 in bracket 2, that is a SO4. Okay, so nak dapatkan ammonium sulfate, ammonia tambahkan dengan apa? So ada perkataan sulfate, that is a H2SO4. Okay, H2SO4. Okay, so ammonia sulfate H2SO4. So ini tidak seimbang, kita letakkan dulu dekat sini. Okay, so dah terjawab soalan nombor substance Y and substance X. Okay, so dia ni disuruh kamu buatkan chemical formula pula. So macam tadi juga, sama juga macam ini, tapi cuma kan tambahkan nitric acid. Okay, nitric acid kat sini kena tambahkan nitric acid. Kenapa cikgu tambah nitric acid? Sebab dia kata produk yang dia nak, sebab dia nak tambahkan nitric acid dekat sini, acid dia tidak akan bertindak balas dengan ammonia, will react with the ammonia. So what the product form? So sama juga, ini pun kamu dah belajar sebenarnya, kamu belajar dekat masa presentation. Ingat tak presentation kita, projek untuk PBL? So NH4, okay, NH4 tak ada bracket, so ini tak ada bracket, so terus saja NH4 NO3. Perlu seimbang? Tak perlu seimbang, sebab dia dah seimbang. So ini pun dah berjawab. Calculate, yang ini calculate pun kamu sudah belajar. Okay, ini pun kamu sudah belajar. So sekarang ni yang pertama dia minta calculate the percentage of nitrogen in ammonium sulfate and fertilizer in B2. So pertama, nitrogen dekat dalam ammonium sulfate. Yang kedua, nitrogen di dalam ammonium nitrate. Okay, dalam ammonium nitrate. Okay, so yang ini bagaimana kamu nak buat? Okay, senang sahaja. So macam kamu sudah buat, okay, dalam PBL kamu. So bagaimana kamu buat? So pertama sekali, okay, first percentage of nitrogen in ammonium sulfate. So dalam ini nitrogen ada dua, nampak Iman? Okay, Iman nampak tak?
Okay, nitrogen sini ada 2. So, sebab itu dia darabkan dengan 2 dekat sini. 2 kalikan dengan berapa molar mass untuk nitrogen, bahagikan dengan molar volume untuk ammonium sulfate. Time with the 100 because we want to the percent. Okay. Yang kedua, ammonium nitrate. So, ammonia dekat sini ada 1. So, sebab itu bila ada 1, nitrogen bahagikan dengan ammonium nitrate, letak dekat sini, bahagikan dengan molar mass dia, kalikan dengan 100. So, untuk ammonia, nitrogen dalam ammonium sulfate 21.21%. But in ammonium nitrate 17.50%. So, siapa yang the best fertilizer? Kamu dah belajar hari tu. So, yang mana yang tinggi dia punya percentage, that is a best fertilizer. So, ammonium sulfate is the best fertilizer. Senang. Kenapa cikgu sentuh yang ini? Sebab yang ini dah belajar. Okay, kita dah belajar dalam mana? Bab neutralization. Okay, bab neutralization dalam salt, acid and base. Okay. Kalau tak faham, bagi tahu ya. Okay, kalau kamu tak faham, bagi tahu ya. Okay, kemudian pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang seterusnya, diagram 6.2 shows the structure of concrete used in construction sector. So, dalam ni ada concrete, ada steel. So, nampak saja sini kita dah belajar. Okay, yang mana name the composite material and give two reason why it is. Kenapa? Ini apa? Okay, this is a reinforced concrete. Okay, siapa yang buat reinforced concrete? 1 markah. Okay, kenapa dia kata? Because first, withstand high tensile strength. Dia akan dapat tahan kekuatan. Okay, kemudian dia sangat kuat. Very strong. So, 3 mark for you here. So, 3 mark for you here. So, the next question is, name the type of glass suitable to make the window. So, nak buatkan ini, window dia. Okay, window for this building. So, that is a boros sedikit. Kenapa? Withstand high temperature. Sebab dia dalam keadaan panas kat sini. Dia dalam keadaan panas kat sini. So, apakah kaca, what the glass is suitable to make this building? Okay. So, that is a boros sedikit because it can withstand with the high temperature. Okay, yang ini. Soalan ini pun kamu tak belajar lagi, tapi kursi Q ni kamu dah belajar. Okay, ke sini saya nak ajar sedikit. Okay, walaupun tahun depan, kalaulah saya ditukarkan ke, kalau saya ditukarkan ke, at least kamu dah belajar sikit. Nanti mesti cikgu baru kamu suka tengok kamu dah belajar. Okay, tapi kalau cikgu Ziana yang ajar, so kena ingatlah. Okay. Pebble, okay, that is a 2 chair here. So, that type of substance. So, kalau kamu nampak the long chain here. Long chain, this we call long chain. Okay, long chain, that is a polymer. Okay, this is polymer. Tapi, bila kamu nampak, that is a metal. Yang mana it's more than 2 metal. Okay, substitute here. So, this is the alloy. Okay, this is the polymer, this is the alloy. So, P dah belajar, dah jawab, Q pun dah jawab. Draw the structure. Okay, tak apa. Ini pengetahuan asas lah. So, sini saya akan ajar lah. Okay, polymer mean the long chain of monomer. Okay, ini long chain of monomer. Monomer tu dia substitute dia. Okay, so ini adalah apa yang kamu nampak the repeating unit dia. So, dia repeat kat sini. CH2, CCH3, dia ulang balik sini. So, ini adalah monomer dia. Okay, yang inilah yang kamu kena tulis kat sini. So, bagaimana kamu tulis? Kamu tulis C, dia nak monomer. Bila monomer mesti dia adalah consist of the double bond. Okay, so H, okay, semua orang buat ya. Tambahkan saja nota dekat situ. Tak rugi pun belajar. Okay, kalau kamu buat pun, tak rugi pun. Sebab this is the, apa? Ilmu. Ilmu rugi ke belajar? Tak rugi pun kamu belajar ilmu.
Yang kamu nak gaduh-gaduh kena buat ke tak buat ke tak ada masalah pun. Okay, kalau kamu buat, either there is a benefit for you. So this is the structural formula of the monomer. Okay, polymer mean the substitute, okay, the long chain of monomer. Okay, yang repeating unit, dia repeat. Maksudnya dia ulang banyak. Okay, ini adalah kita panggil methyl ethene. Okay, so in your opinion, okay, what are advantage of chair Q? Apa advantage chair Q compared to the made of iron? So kalau kita buat daripada iron saja, dia tak campur daripada dua ni boleh. So apa compare dia? Apa dia? Okay, kalau iron saja, dia mudah untuk rusting. Okay, dia mudah untuk rusting. Okay, so dia mudah untuk rusting. So maksudnya untuk apa advantage? So that does not rust. Kedua, stronger. Okay, yang kedua, stronger. Okay, so does not rust. Yang kedua adalah stronger. So ini tadi jawapan saya. Ini jawapan saya tadi, polymer dengan alloy. Okay, so yang ini faham ya? So does not rust and stronger. Kalau okay, if it made from only iron, dia akan jadi lembut, maksudnya tak berapa kuat. Okay, sebab itu kenapa kita kena buat daripada alloy. Okay, soalan yang last ni saya rasa. Okay, ada kedua lah, satu lagi polymer. Okay, Raja 2.1. So dalam ini bahasa Melayu, so tak apa, dalam bahasa Melayu pun tak ada masalah pun. Okay, Raja 2.1 menunjukkan kegunaan keluli nikarat. Keluli nikarat ni adalah stainless steel ya. Okay, stainless steel. So first meaning, so menyatakan okay, maksud alloy. Okay, explain the definition of alloy. So dalam buku teks, alloy is a mixture of two or more element. Alloy is a mixture of two or more elements where the main element is metal. Dalam bahasa Melayunya, alloy adalah campuran dua atau lebih unsur dalam komposisi tetap di mana komponen utama dia adalah logam. Okay. Kemudian next. Okay, next dia minta okay, stainless steel have a logam X. Okay, consists of the logam X. Chromium and nickel. What are X? So, kamu tengok daripada ini, dia dah bagi nota kat sini. So, stainless steel ada chromium and carbon. So, satu lagi adalah iron. Okay, iron, chromium, nickel. Kat sini, dia pakai chromium dengan carbon. Sini dia kata nickel. So, satu lagi, okay, nickel. Kalau ikut kepada buku teks, kita tengok buku teks. Buku teks sama tak macam itu? So, kita tengok buku teks, muka surat 258. Okay, kalau 258 ni, dia kata stainless steel ada iron, chromium, nickel dengan carbon. So, chromium ada, nickel ada, so carbon pun ada sepatutnya, dia tertinggal. Okay, carbon. So, logam X is a iron. Okay, logam X is the iron. So, chromium more electropositive than metal X. Okay, then dia kata nickel bersifat rapuh, dia mudah patah. Okay, brittle. Rapuh dah brittle. Okay, berdasarkan pernyataan di atas, terangkan bagaimana kehadiran unsur chromium dalam, okay, kenapa, macam mana dia boleh jadi stronger. Okay, so kita tengok. Chromium can react with oxygen to form chromium oxide. Okay, sekali lagi saya ulang. Chromium will react with oxygen to form chromium oxide. Chromium oxide will prevent iron from oxidize. Chromium oxide will prevent iron from oxidize. Okay, from oxidize. Okay, boleh ya, dapat ya. Okay, senang je. 2 A, B dan C. Okay, ini cikgu nak tengok ke? Okay.
Kita try lah tengok. Okay. State the name of polyethylene. Monomer of polyethylene. So, poly ni adalah nama polimer dia. So, dia punya monomer adalah ini je. So, kamu tulis lah. Ethene. Poly tu adalah polimer. So, dia punya monomer maksudnya apakah substitute yang kat dalam polimer. So, that is a ethene. Okay. So, draw. So, ethene formula dia adalah C double bond C. Dia nak monomer je, dia bukan nak polimer. Okay, so H. Okay, tulis H sini. So, kalau dia minta polimer, ni double bond ni kamu pecahkan. Kalau lah soalan tu minta polimer. Okay, kamu tak apa. Saya ajar je untuk pengetahuan. Ilmu ni tak rugi untuk kamu belajar. Sebab, kalau yang orang yang suka sangat bagi alasan, okay, maksudnya dia sangat malas untuk belajar. Nak dapat ilmu pun susah. So, tak apa. Ilmu sentiasa ada. So, kamu belajar sahaja. Okay, buatkan bracket. Okay, kalau mau polimer, buatkan bracket. Okay, ini pengetahuan baru lah untuk kamu. Kemudian, tambahkan and. State 1 environment pollution cause. So, dia akan boleh buatkan longkang tersumbat. Boleh buat pollution. Okay. Yang ini betul saya kata, ethene betul. So, it non-biodegradable. Boleh hasilkan toksik. Tadi saya kata, improper disposal. Boleh clog the drain. Apa benda tersumbat. Banjir. Okay. So, next question. Yang ini juga berkenaan dengan ammonia. Kak tak belajar lagi. Tapi kita boleh buat. Okay. Sebab tadi yang atas kita belajar. Dia kata chemical equation show the ammonia. So, produce. So, ammonia tadi terhasil daripada nitrogen gas tambah hydrogen gas. Okay, kamu akan dapat ammonia. So, lepas tu, kamu seimbangkan dia. So, sini ada 3 H. So, sini ada 2. So, letakkan kat sini 3. So, dia akan jadi 6. So, letak sini 2. So, nitrogen pun 2. Dah dapat 2 markah. Mr. Fatah Agriculture, he is given 2 types. So, dia ada CONH2 dengan NH42. Main element to grow, state the which. Di sini pun cara yang sama seperti di atas. So, kamu buatkan. Okay, nitrogen bahagikan dengan urea. Nitrogen ini juga, okay, tapi hati-hati. Sebab ammonium sulfate ni ada 2 nitrogen. So, ada 2 nitrogen. So, nitrogen kali 2. So, nitrogen berapa? Nitrogen 14. So, 14 kali dengan 2 bahagikan dengan keseluruhan empirical formula. Keseluruhan molar mass untuk ammonium sulfate. Kalikan dengan 100. So, kalau dia kira-kira dekat sini, okay, urea 46.67, ammonium sulfate 21.21%. So, yang mana yang lagi bagus? Urea. Sebab urea have higher nitrogen than the ammonium sulfate. Ini betul. Ini 1 markah. Ini 1 markah. Ini pun 1 markah. Ini betul. Okay. So, the best is urea. So, dapatlah. Ini kamu cakap urea pun dah betul. 1 juga markah. So, di sini 4 markah. Okay. Itu sahaja untuk structure. Tengok. Setengah jam. Tak setengah jam. Tadi kita mula 8.10. So, 20 minit sahaja. So, kita pergi kepada soalan untuk what? Essay. Okay, essay ni pun saya tengok ada yang dah hantar. Saya tengok yang hantar untuk chapter yang ini adalah chapter 8 ini adalah Basan. Basan yang dah hantar dengan Dinesh. Dinesh pun dia dah hantar. Okay, so terima kasih kepada ni. Iman pun dah hantar, tapi Iman hantar ini chapter apa, Man? Iman hantar chapter, Iman pun hantar chapter 8. Tahniah Iman. Okay, Iman dah hantar. Dinesh pun sudah hantar. Vasan pun sudah hantar. Kita tengok Pavitran. Pavitran dia tak hantar lagi untuk chapter 8. Cuma rate of fraction yang lain. Yang lain mana? Essay question. Lepas tu ini pun tak masuk. Sedih betul lah saya. Okay, yang ini chapter tak payah belajar. Ini chapter chemical for consumer. So, ini, okay, yang inilah. Okay, C. Okay, sini dia kata hardness. Okay, dekat sini dia kata explain the difference. So, calculate the average. Calculate the average. So, kamu calculate lah. Tambahkan ini 2, bahagikan dengan 2 untuk copper. Alloy pun sama, tambahkan 2, bahagikan 2. Dan kamu explain.
Okay, di sini kamu explain. Ini kita pun dah belajar. Okay, nanti saya akan tanda paper-paper kamu. Okay, ini pun kita dah belajar dekat mana? Page 257. Okay, 257 buku teks. Okay, kamu sebut kenapa. Okay, kenapa the diameter of den for the alloy is less than a copper. Okay, so it show that alloy is more hard, more stronger than the copper. So, kamu boleh tengok page 257. Okay, alloy is formed from the ferrous atom are mixed with the pure metal. So, this ferrous atom are different size. Okay, different size compared to the atom in pure metal. So, its orderly arrangement of atom in pure metal will be disrupt. So, this make it difficult for the layer atom slide over each other. Okay, cikgu boleh tak cakap dalam metal? Pure metal. Ya, kamu kena cakap. Kamu kena cakap explain in a pure metal and also you explain about the alloy. So kalau dalam pure metal pula, when the force is applied, the layer of atom in a metal will slide. Okay, it easily to slide over each other. Okay, slide over each other. So different kat sini dia dapat 8 markah. Okay, nak tengok ke jawapan dia? So saya ini adalah MRSM 2017 nombor 8. So saya tengokkan kamu jawapan kamu yang sebenar. So saya tengok 2018 saya ada koleksi banyak, saya sangat koleksi. So insyaAllah tak ada masalah, kamu boleh buat. Okay, kamu tengok that is a paper 2 number 8. So, number 8 punya jawapan. Kita tengok jawapan nombor 8. 9. Ini 2000 berapa? Tengok 2000 berapa? Esay 2017. Saya buat 2018 pun salah-salah. So, MRSM 2017. So, trial 2017. MRSM, kita tengok MRSM paper 2. Okey, jom. Okay, ini adalah paper 2. Okey. So, soalan dia adalah soalan C. Okey, kita tengok markah. Okey, yang pertama tadi saya kata kamu cakap average, so P1 dekat sini. Okey, kemudian the size of copper is same ataupun kamu cakap the copper atom are arranged in orderly manner. That is a point number 2. So the layer of atom can slide easily over each other when the force is applied. Point number 3. Okay, point number 4. The average diameter of den on the copper block is larger than a copper block is ataupun kamu cakap copper block is a softer. Okay, dia lagi lembut. Okay, that is a point number 4. Okay, point number 5. Okay, the size of atom in alloy are not same ataupun akan mendapat berbeza. The zinc will disrupt ataupun disturb the orderly arrangement of copper atom. So, it cannot easily to slide over each other when force is applied. So, average diameter of den of the alloy is a smaller. Okay, diameter of den ataupun kamu nak cakap dia lagi harder lah ataupun dia lagi kuat. So, ini menunjukkan dia lagi kuat. Okay, so that is a 8 mark. Okay, kamu tengok ikut kepada point ni. Saya pun akan tanda ikut kepada point ini. Okay, ini soalan nombor C. Okay, so apa lagi soalan yang kamu buat? Okay, yang ini C. Yang ini D tak payah. Okay, nombor E. Water pipe. Give reason each answer of ini glass, ini polymer dia kata. So yang E punya CDE. So P1 that is a borosilicate glass. It has lower thermal expansion coefficient ataupun high resistant to heat ataupun more resistant to chemical attack. Okay, P3 pula point nombor 3 kamu cakap tentang polymer, that is a polyvinyl. Okay, it does not rust. Okay, so itu tak ada masalah. Yang ini pun fertilizer. Sekali lagi, ini Perlis 2017. Okay, yang pertama dia kata in opinion, yang mana lagi bagus? So, opinion kamu buatlah. Okay, yang pertama ammonium sulfate macam tadi. Saya pun dah ingat dah. Fertilizer dalam urea tadi 40 lebih kan persen.
So, sulfate tadi 21.21%. So, kamu dah dapat. So, manakah persen yang lagi tinggi? Itu adalah lebih bagus. Okay. So, yang itu, soalan itu, ini adalah soalan Perlis 2017. So, kita boleh tengok soalan nombor Perlis. Saya tunjukkan kamu. Perlis 2017 nombor 9. Okay, Perlis 2017 nombor 9. Okay, ini Perlis. So, saya tunjukkan jawapan dia. Okay, jawapan dia. Okay, yang ini tadi dah dapat betul kan? 21.2%. So, yang bagus adalah urea. So, nombor Perlis. So, basic question. Soalan B, dia kata state the element present in alloy X. Okay, alloy X dia nak buat monomer. Nak pakai apa? So, dia nak pakai tin dengan copper. Okay, tin dengan copper. Okay. Ini buat apa? Kalau monumen pakai apa ya? Apa namanya? Brass. Brass. Pakai apa? So, tengok kepada kamu punya ni nota. So, that is a monument. So, monument dia adalah untuk pakai bronze. So, bronze adalah copper and tin. So, copper and tin. So, betul ni, copper and tin. So, soalan yang seterusnya, explain in term arrangement. Sekali lagi dia soal. For the why alloy is stable. So, sekali lagi kamu cakap, okay, kalau dapat soalan begini, kamu bezakan yang pertama, in pure copper dengan dekat alloy. So, in pure copper, kamu cakap atom are the same size. Okay, one mark. Atom are orderly arrangement in layer. Okay, kalau boleh, bila saya tanda essay question kamu, kamu suka buat dalam bentuk essay dalam bahasa Melayu, macam essay bahasa Melayu. Okay, kalau boleh, bila explain tu, biar buat dalam bentuk point. Dia jangan buat panjang-panjang soal macam panjang-panjang punya essay bahasa Melayu, kamu panjang-panjang tak. Kimia kamu buat dalam bentuk point sahaja. Okey, dalam bentuk point sahaja. 1 2 3. Okey, yang pertama kamu cakap tentang pure copper. Lin Sheng, jangan hantar dalam karangan BM ya Lin Sheng. Sama. Saya tengok satu kelas buat benda yang sama. Buat macam karangan bahasa Melayu. Tak naklah macam itu. Kalau boleh, saya dah tanda kamu punya yang chapter 2, 3, 3, bab lagi yang 4 dengan 5 kan. So, saya dah sudah hantar, saya dah letak dekat sekolah. So, nanti bila hantar je essay, tolong ambil balik. Tapi yang baru ni punya chapter, saya tak habis lagi lah. So, yang ini first pure copper. So, atom, okay, the layer atom can slide over each other. Okay, bronze pula, atom of tin and copper have different size. So, it disrupt the orderly arrangement. Point number 5. The layer of atom are difficult from sliding over each other. Okay, senang saja. So, ini 6 markah. Kamu extend dalam pure copper, kamu extend dalam bronze. Okay, sebab dia minta perbezaan. Okay, next. Describe the laboratory. Okay, yang ini yang kita buat hari tu. Yang mana kita letak copper block. Okay, lepas steel ball. Copper block saya akan tanya pun ikut ni. 1 kilo weight. Kena 1 kilo ya. Okay, height dia 50 cm. The weight is allowed to drop into the ball bearing. The diameter of diamond by ball bearing is measured. Okay, step itu repeat balik. Kita gunakan copper pula. Okay, kemudian replace dengan copper block. Okay, so all reading I record show the label. Okay, itu adalah 9 markah. Dia minta untuk prosedur juga. Lepas tu dia suruh kamu lukiskan gambar. Okay, 9 markah je. So, markah pun dah 2 markah. Okay, pertama untuk markah untuk gambar. Okay, markah yang pertama adalah label. Okay, kedua functional diagram. Okay, functional diagram tu maksudnya kamu punya copper block, kamu punya susunan alat radas tu adalah betul. That is a functional diagram and label. Okay, must be a label. Okay, so that's all for today. Dah habis untuk hari ini. Any problem? Yo, Ya. ada satu soalan. Yang structure tu, Ya. Structure. Okay, kita tengok structure. Okay, structure. Soalan nombor? yang page 58, Page C2. 58. Okay. C2. C2. Name the composite material that give
and give two reason. Cikgu cakap boros sedikit glass. Oi. Oh, Tapi kenapa tak boleh photochromic glass? kenapa apa beza boros sedikit dengan photochronic glass? Boros sedikit tu yang laboratory glassware cikgu. Tapi photochromic tu macam camera lens, building windows, car windows. Photochronic glass. Dalam buku teks kamu tak ada photochronic glass ya? Ada cikgu. Type of glass ada fused silica glass, soda lime glass, borosilicate glass, lead crystal glass. Tak ada pun photochronic glass. 268 cikgu. 268. 8. 268. Oh, composite metal okay, 268. Sekejap ya. Ya, betul. Kenapa dia bagi jawapan borosilicate? Okay, boleh diterima. That is a photochromic glass. So, terima kasih untuk Vasan sebab mengubah jawapan dekat sini. Bagus Vasan. So, dekat sini dia bagi borosilicate glass. Soalan nombor sini borosilicate. So, borosilicate tak boleh. Sebab dalam soalan pun dia kata composite material. Okay, name the composite material. Okay, kalau borosilicate adalah gelas sahaja. Okay, gelas sahaja. Bukan borosilicate. So, ubah kepada sini. So, kita ubah kepada apa tadi? Photochromic glass. So, this is a photochromic. Okay, thank you, Vasan. Okay, photochromic glass. Saya pun tak perasan that is a composite material. Okay, photochromic glass. Okay, ada soalan lagi tak? Tak ada. Okay, so boleh tidur. Sambung balik boleh tidur, Lin Sheng. Lepasnya ada kelas apa, Vasan? BM. Pukul 11. Tapi cikgu takkan buat meet. Cikgu bagi homework. Oh, cikgu bagi homework saja. Okay, so boleh pergi makan, boleh breakfast, order food panda dan Lin Sheng. Lin Sheng kaya, bolehlah order food panda. Okay, so sampai sini saja kita punya kelas. So, kita jumpa lagi untuk minggu depan. Minggu depan kita nak buat latihan apa? Okay, latihan ini pula. So, saya ulang balik. Kita pergi kepada bab 1 pula. Bab 1 pula. Bab 2 lah maksudnya. Okay, yang mana the structure of the atom. Kita tengok ada berapa soalan. Okay, ada kesempat. Okay, 1 soalan. 1, 2, 3, 4, 5 soalan. 5 soalan untuk minggu depan. Boleh ya? 5 soalan saja. Okey, yang ini page yang depan sekali, Vasan. Okey, page 1. Page 1. Chapter 2, the structure of the atom. Ada 5 soalan sahaja. Chapter 2, the structure of the atom. Page 1, chapter 2. Okay, nampak ke? Okey, nampak. Okey, 5 soalan saja. Untuk structure, essay. Untuk essay, minggu depan yang bawah hantar. Tak payah urgent sangat pun. So, minggu depan kiranya kita bincang ini hari Selasa. So, paling lewat pun kamu hantar dalam hari Ahad ke, Sabtu ke. Okay? So, not urgent lah. Kita tengok essay dia. Banyak ke essay dia? Okay, kita tengok essay dia. Adakah banyak? Saya rasa pun kena buat. Essay rasa tak ada. Ya, essay tak ada. Okay, terlepas untuk bulan ni, minggu ni untuk essay. So, kamu hanya buat structure saja. Kita akan buat essay start daripada chapter 4 and chapter 5. Itu sahaja. Okay, boleh? Okay, see you again. Okay, terima kasih datang kelas. Ya. Bila online kelas ni habis ke? 18 kita minggu ni, minggu depan. Lagi 2 minggu lah, Vasan. 2 lagi meeting. Boleh? Boleh. Ada apa-apa masalah? Tak best ke online kelas? Bukan cikgu. Then? Okay. Tanya relax, kamu tak ada bio. Aduh, diam lah. Tak apa. Bio buat online juga ke, Iman? Bio buat Google Meet juga?
Okay lah. Okay, so Google, kita akan, so paling kurang pun minggu depan kita akan chapter 3. Minggu depan chapter 2, minggu depannya chapter 3. Habislah. Lepas tu nanti kamu akan sambung sendiri waktu cuti sekolah. Yang itu buat sendirian Berhad. Okay, nanti saya akan bagi, kita akan semak lah, kita akan buat, kalau nak buat kelas pun kita akan tengoklah keadaan. Bila masing-masing mesti akan bercuti kan. So kita akan tengoklah, kalau kita ada masa kita akan buat, ataupun saya akan bagi video sahaja. Okay, tapi lagi bagus kalau kita dapat bincang. Okay, bila kita dapat bincang, sebenarnya lagi banyak ilmu yang kita boleh share together. Okay, so thank you very much for coming my class. Terima kasih.